Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berarti tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dari karunia marilah kita mengucapkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada petang yang berbahagia ini kita sama-sama dapat usul untuk menyambung pengajian ataupun kuliah ataupun yang diberikan tajuk tentang kepentingan hijrah. Jadi seperti mana yang bertanggungjawabkan oleh saya untuk menceritakan tentang kepentingan hijrah. Jadi sepengalaman saya tak boleh nak uraikan secara detail tentang kepentingan hijrah, melainkan terpaksa menggunakan buku yang dikarang oleh ulama terdahulu sebagai panduan setiap apa yang saya katakan. Jadi saya menggunakan kitab As-Sirah An-Nabawiyah dari Imam Asy-Sya'rawi, yang di mana kitab Sirah An-Nabawiyah ini cukup bagus, yang di mana dia menggunakan tujuan dalam memberikan dalil kenapa Rasulullah itu berhijrah. Dan kenapa kalau kita melihat proses Rasulullah berhijrah daripada Mekah ke Madinah itu sebenarnya kalau mengikut akal dia tidak boleh berlaku. Sebab Rasulullah dikepung. Rasulullah tak boleh nak menuju kepada satu negeri yang di mana keseluruhan negara Arab itu dikuasai oleh Quraisy, orang kafir yang menyembah berhala. Rasulullah nak pergi ke Parsi, sembah berhala, nak pergi ke Rom, ahli kitab. Jadi Rasulullah kalau ikutkan perancangan dia mustahil Rasulullah berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dan Rasulullah tak tahu jalan daripada Mekah ke Madinah. Dan Rasulullah tak pernah pergi ke Madinah sebelum ini. Macam mana, siapa yang mendorongkan, siapa yang membantu Rasulullah, siapa yang menjaga Rasulullah ketika mana perhijrahan itu berlaku, rezeki di mana. Jadi semua itu didatangkan oleh Imam Sya'rawi secara kesimpulan yang lebih besar supaya kita mengetahui tentang perhijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Apa yang saya ingin ceritakan tentang kepentingan begini, tuan-tuan. Bila kita sebut kepentingan ini dia sebenarnya mendahului sesuatu. Bermaksud macam mana? Bermaksud tuan-tuan takkan tahu dia itu penting setelah mana dia hilang. Sebagai contoh, tuan-tuan ada 5 jari. 5 jari tiba-tiba macam mana tak berlaku aksiden, jari kita pudung. Contohnya jari kelingking ke, ibu jari kita. Tuan-tuan rasa sebelum ni semua manusia ada 5 jari. Binatang pun, kucing pun ada jari. Jadi semua sama ada dia gila, dia tu Islam, dia tu kafir, dia tu agama apa pun, Allah Ta'ala tetap bagi dia 5 jari. Kemudian Allah Ta'ala potong ataupun letakkan kita di mana jari kita pudung. Bila jari kita pudung, barulah kita tahu, oh selama ni aku tak hargai 5 jari. Bila jari terpudung, tuan-tuan tak boleh nak letak tau. Contoh tuan-tuan nak rukuk ataupun tuan-tuan bangun daripada sujud tu, tuan-tuan letak ni, tuan-tuan tangan tuan-tuan tak stabil. Sebab jari tuan-tuan hilang. Tuan-tuan tak boleh nak berdiri dengan 4 jari. Jadi itu hikmah Allah Ta'ala. Jadi kita tak berasa penting selama dia hilang, baru kita tahu dia penting. Dan sebab itu kepentingan ini dia mendahului sesuatu apa yang kita lakukan. Dan macam contoh siapa yang ada suami, siapa yang ada isteri, siapa yang ada anak-anak, dia akan tahu kalau sekiranya suami dia hilang, baru dia tahu selama ni dia abaikan suami dia, tak jalankan tanggungjawab, apa suami dia cakap dia tak dengar. Kemudian tiba-tiba lah suami dia meninggal, baru dia terasa kehilangan penting suami. Sama dan juga dengan isteri. Jadi kepentingan itu sebenarnya dia berada di hadapan. Dan sebab itu apabila kita membincangkan tentang kepentingan, kita mesti meletakkan ia melibatkan juga dengan keimanan. Bermaksud macam mana? Contoh tuan-tuan sembahyang. Tuan-tuan sembahyang bila kita cukup umur balik, tuan-tuan kena sembahyang wajib 5 waktu, kena puasa bulan Ramadan, kena zakat, kena pergi haji. Tuan-tuan tak tahu benda tu, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun tak beritahu benda tu penting. Sekadar ayat sampai tuan-tuan wajib lakukan, nak tak nak kita ikut. Tetapi bila kita tahu, bila kita meninggal, baru kita tahu dia penting.
Jadi sebab itu kita melihat kepentingan itu, setiap benda yang berlaku penting itu dia mesti berada di hadapan. Dan kita takkan tahu, akal tidak boleh mengukur, akal tidak boleh menghitung, menghisap bagaimanakah itu penting ataupun tak. Itu baru melibat ukuran dunia. Macam contoh tuan-tuan rasa pentingnya duit, pentingnya kereta, pentingnya rumah, pentingnya berkahwin, penting segala-galanya. Itu melibatkan dunia. Kalau melibat akhirat, tuan-tuan baru melihat itu amalan yang kita lakukan kat dunia itu lagi amat-amat penting. Kita tak melihat benda itu. Jadi kita melihat daripada aspek material, melihat pada aspek yang benda dilihat. Sebab itu kita nak macam contoh, dan kalau kita nak hisap tentang apa yang berlaku dalam sirah Nabawiyah ini, banyak suatu benda yang kadang-kadang kita tertipu dengan sebab. Rasulullah pergi berhijrah, dan Rasulullah pergi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, diletakkan arahan pergi berhijrah ke Madinah, dan tak nak Rasulullah kena berhijrah. Kenapa berhijrah ke Madinah? Kenapa tak hijrah kat tempat lain? Kenapa tak berhijrah ke ini? Jadi Rasulullah ni tuan-tuan sebagai seorang hamba, dia mengikut kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey tuan-tuan, kita bermulakan dengan satu benda. Setiap macam contoh penghijrahan yang tuan-tuan nak lakukan, contohnya tuan-tuan sebelum ni kita masuk pada kelas kita yang minggu lepas. Kalau tuan-tuan nak berjaya, tuan-tuan nak jadi seorang sekali penghujung kita sekali SKT, tuan-tuan, ENPPT, apatah lagi semua, LNPT, KPI, SKT, kita dalam penghujung tahun ni tuan-tuan. UTM akan nilai, ketua jabatan kita akan nilai prestasi kita setahun. Kita buat apa? Apa yang kita sumbang pada UTM, berapa geran yang kita telah dapat, impact factor, kemudian journal, conference, semua tuan-tuan dinilai. Kalau kita nak mendapat naik pangkat, tuan-tuan kena buat KPI yang telah ditetapkan tu. Dan nak buat tu, tuan-tuan kena ada usaha. Begitulah juga dengan Rasulullah SAW. Bila dia nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah, apa yang dia fikirkan? Nak mendaulatkan Islam tu, nak selamatkan Islam tu, nak selamatkan agama tu. Dan Rasulullah SAW, dia bila letakkan nak selamatkan agama, dia kena takhtir, dia kena buat perancangan, dan perancangan itu dipandu oleh wahyu. Dan sebab itu kalau kita lihat apa yang berlaku pada hari ini, bila manusia melihat apa yang ada yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan dia ikut, nescaya kita orang Melayu, orang Islam boleh berjaya seperti mana umat-umat terdahulu. Dan sebab itu kalau kita melihat juga tentang penghijrahan Rasulullah daripada Mekah ke Madinah, kita sama sekali tidak akan boleh membaca macam mana Rasulullah boleh berhijrah dengan keadaan dia macam tu. Masa tu tuan-tuan, ketika mana Rasulullah ni ditekan, nak ceritakan, Rasulullah ditekan oleh golongan musyrikin. Selama mana kewafatan ataupun kematian bapa saudaranya Abi Talib, isterinya, dia dah tak ada siapa-siapa yang berlindung, maka ditekan, dan pengikutnya telah dibunuh dan pengikutnya telah diseksa, maka dia kena buat satu perancangan, iaitu nak selamatkan agama. Nak selamatkan agama ni, dia buka peta. Rasulullah buka peta. Kita nak berhijrah ke mana? Ke negara Arab, ke Syam. Semua negara Arab tu dikuasai oleh orang Quraisy. Kalau kita pergi, kita akan mati. Kalau kita berhijrah, kita akan mati. Nak pergi ke Rom, Nasrani. Nak pergi ke Parsi, sembah berhala. Mana negara yang kita nak pergi? Semuanya dikepung. Dapatlah hidayah tuan-tuan. Dapat hidayah, datang turun wahyu, kamu pergi ke Madinah. Rasulullah pergi ke Madinah tuan-tuan. Itu kalau tuan-tuan melihat daripada sudut perspektif dakwah dan sudut perspektif yang lebih besar, maka sama sekali kita ni dari segi akal kita terlihat. Sebab itu pada minggu yang lepas kita belajar tentang la ta'asu min rahmatillah. Jangan kita berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nak macam mana pun tuan-tuan, sedih macam mana pun, hidup baik macam mana pun, ujian besar macam mana pun, tuan-tuan jangan berpegang ataupun jangan melepaskan pergantungan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tuan-tuan beribadah, tuan-tuan tak rasa kemanisan, tuan-tuan buat amalan soleh itu, tuan-tuan tak rasa dia punya kemanisan ataupun kesedapannya, zuknya tuan-tuan tak rasa. Tetapi tuan-tuan jangan berputus asa dan jangan berputus rahmat daripada meletakkan pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, nak capai Rasulullah, nak saja hijrah tu, dia kena ada sebab.
Macam contohnya Perang Badar, tuan-tuan. Perang Badar, selepas hijrah nanti tuan-tuan, dia ada Perang Badar kan. Perang Badar ini berlaku pada tahun 1 hijrah. Dan Perang Badar ini tuan-tuan, dia berlaku ketika mana Rasulullah SAW dah berada dalam keadaan terdesak. Dalam keadaan terdesak, tak ada sumber makanan, maka dia mengambil satu jalan nak merampas unta yang datang daripada berhijrah daripada Syam nak pergi ke Mekah. Situ Rasulullah nak sekat. Jadi kalau tuan-tuan melihat peperangan Badar, sebelum peperangan Badar itu berlaku, Allah Ta'ala dah beritahu kamu itu menang. Tengok tak? Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anfal yang berbunyi, wa iz ya'lakum Allahu ihda ta'ifataini annaha lakum wa tuwadduna anna ghayra dhati syawkati takunu lakum wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabira al-kafirin. Sebelum peperangan itu berlaku tuan-tuan, dalam masa beberapa jam peperangan itu berlaku, Allah Ta'ala dah beritahu kamu confirm menang. Tuan-tuan, confirm menang. Tapi bila Rasulullah cakap tentang confirm menang, Rasulullah buat perintah, tak payah lawan lah, confirm menang. Tetapi tuan-tuan kena ingat, Rasulullah nak menang tu, walaupun dicatatkan oleh Allah Ta'ala menang, tetapi nak capai kemenangan itu bersebab. Kena ada sebab, kena pegang. Kalau menang lain kira, itu Allah Ta'ala punya ketentuan. Sebab itu tuan-tuan, di kalangan kita yang kita sebut sebelum ini, kita salah faham. Cara nak dapat dakwah, cara nak dapat hidayah, kita tunggulah Allah Ta'ala beri hidayah, baru dapat hidayah. Apa punya pegangan macam itu? Tuan-tuan nak dapat hidayah, kita nak dapat hidayah tuan-tuan, kita bukan kita duduk diam. Bukan kita duduk kat office tu, duduk depan meja tu, tunggu hidayah Allah Ta'ala sampai. Tak. Tuan-tuan kena usaha. Nak dapat hidayah tu tuan-tuan kena usaha. Seperti mana saya sebut tadi, kalau kita bersungguh-sungguh bermati-matian nak dapatkan, nak penuhkan KPI kita untuk capai supaya kita punya SKT kita dapat 80 ke atas, 90 ke atas, apatah lagi tuan-tuan kena usaha nak dapat hidayah Allah SWT. Jadi sebab itu Rasulullah walaupun diberitahu dia akan menang dalam peperangan Badar, tetapi usaha dia kena berperang juga. Sebab itu ada sebab. Nak menang kena ada sebab, iaitu dengan peperangan itulah kamu boleh mencapai kemenangan. Dan apabila Rasulullah ni tuan-tuan sampai je tuan-tuan dapatlah orang panggil suatu tempat yang di mana dia kena berpindah, berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Kalau tuan-tuan tengok akan, Rasulullah ni tak pernah pergi ke Madinah. Tuan-tuan, orang akan cakap, macam mana Rasulullah pergi ke Madinah? Jalan tu jauh tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi sekarang ni, daripada contohnya daripada Mekah ke Madinah, lebih kurang 8 jam. Rasulullah nak pergi daripada Mekah ke Madinah tu sebulan. Siapa yang pandai ni tuan-tuan? Dan sebab itu disebutkan di sini, ista'radu al-amra wa qulu li bi ayyi aqliyatin wa bi ayyi aqidatin ja'a ar-rajulu allazi ismuhu Ibnu Ariqat liyahdi Muhammadan ila tariq ila al-Madinati wa huwa kafirun ala dini qawmihi. Kalau tuan-tuan perhatikan tentang sejarah macam mana Rasulullah itu berhijrah. Rasulullah itu berhijrah daripada Mekah ke Madinah tuan-tuan. Dia dipandu oleh orang kafir bernama Ibnu Ariqat. Dia yang penunjuk jalan ni tuan-tuan. Tak ada dia, Rasulullah tak boleh nak pergi hijrah. Kalau tuan-tuan cakap orang musyrikin, orang bukan Islam cakap bolehlah Rasulullah berhijrah, sebab yang memandu dia, yang menjadi guidance dia tu orang Islam, memanglah boleh. Tetapi tuan-tuan kena perhatikan, perincikan di segi aspek siapa yang memandu dia, guidance tu, siapa bagi rahmat, siapa yang bagi hidayah, siapa yang buka hati orang yang kafir, tunjukkan Rasulullah ke jalan daripada Mekah ke Madinah. Akal kita tak boleh. Itu semua aturan Allah SWT. Manusia sama sekali bila dia nak melihat sesuatu daripada konteks akalnya, dia akan lemah. Sebab itu bila kita sebut kita berpegang pada manusia, kita akan ingin. Bila tuan-tuan berpegang kepada harta, tuan-tuan akan fakir, miskin. Tapi kalau tuan-tuan berpegang pada Allah Ta'ala, tuan-tuan tak fakir, tuan-tuan tak miskin, tuan-tuan tak sakit. Dan sebab itu dalam masalah ini tuan-tuan, kita nak buka, kita nak cuba menghayati bahawa kepentingan penghijrahan ini adalah tuan-tuan meletakkan pergantungan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ketika Rasulullah tuan-tuan pergi berhijrah, berhijrah tuan-tuan dipandu oleh orang kafir Ibn Arifah, menunjuklah jalan tuan-tuan, jalan daripada Mekah ke Madinah. Dan sebelum tuan-tuan berhijrah tuan-tuan, orang kafir ni, orang musyrikin dah tahu Rasulullah ni nak berhijrah secara terang-terangan. Secara nak berhijrah secara daripada Mekah ke Madinah, tuan-tuan. Jadi kita tak bagi dia hijrah, tuan-tuan. Rancangan orang kafir, orang musyrikin, kita tak payah pergi hijrah, tak bagi Rasulullah berhijrah. Kalau berhijrah, dia lagi, dia akan kembangkan dia punya dakwah. Jadi apa tuan-tuan? Kepung rumah dia, kepung rumah Rasulullah. Rasulullah ni tuan-tuan, bila rumah dia kena kepung, kalau dah contohnya tuan-tuan, rumah kita ni dikepung dengan UTK, unit tindakan khas. Contohnya tuan-tuan nak pergi kerja, tiba-tiba tuan-tuan ada dapatlah contoh di soal siasat, rumah tuan-tuan telah di-claiming dengan UTK. Tuan-tuan tak boleh keluar. Tapi macam mana Rasulullah boleh keluar tuan-tuan? Dia masa tu tuan-tuan yang mengelilingi rumah Rasulullah tu dalam 40 orang. Setiap penjuru tuan-tuan, dalam rumah tu ada Rasulullah, ada Ali. Tuan-tuan fikir dia sediakan. Kalau orang non-Muslim cakap bolehlah Rasulullah berhijrah, dia keluar secara sembunyi malam-malam, lepas tu tak ada orang jaga, boleh dia berhijrah. Tapi hakikatnya apa tuan-tuan? Rasulullah keluar dalam keadaan sembunyi, rumah dia dikawal rapi tapi boleh berhijrah. Tuan-tuan cakap, Rasulullah tak mesti datuk, Rasulullah tak ada taktikal, Rasulullah tak ada tipu hela. Siapa yang aturkan? Agar kita perlu baca benda itu supaya kita lihat tentang benar Rasulullah. Jadi sebab itu Rasulullah disebutkan di sini, najidu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajara qafiyatan walakinnaha fityatun asyaqqa ala nufusil kafirin min al-'almi, iaitu bagi golongan kafirin ini, bila Rasulullah nak berhijrah secara sembunyi, terlalu sukar bagi dia untuk kesan, sebab sembunyi ni tak tahu kesan. Dan juga tuan-tuan, sembunyi juga ketika Rasulullah ni nak keluar tu tuan-tuan, dia tak boleh nak kesan, maksudnya sembunyi, tapi bila nak elak dia bersembunyi tu kepung rumah dia, tapi tetap boleh juga keluar. Itu satu, banyak pengajaran tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, yang kita nak pergi pula tentang Rasulullah pula, perbandingan antara Rasulullah dengan Umar. Tuan-tuan semua sini tahu bahawa Rasulullah berhijrah dalam keadaan sembunyi, malam. Sayyidina Umar tuan-tuan, dia berhijrah dalam keadaan siang. Ulama sirah bahaskan, apakah Sayyidina Umar ni lebih berani daripada Rasulullah? Patut Rasulullah ni lebih berani daripada Umar. Ini pula Rasulullah keluar siang-siang Umar ni. Jadi tuan-tuan kena berfikir macam mana pula? Sehingga kan Sayyidina Umar berkata, man arada an yustakira ummahu aw yurabila zawjatahu aw yuyaytima waladahu falyaqim wara'a hadzal wadi. Sayyidina Umar ketika mana sebelum dia berangkat siang-siang tuan-tuan berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dia menyatakan kepada golongan musyrikin, kalau di kalangan kamu ni nak rasa mak dia tu ditinggalkan ataupun isteri dia tu jadi jadi apa ni, jadi ibu tunggal, jadi ibu tunggal, ataupun anak dia nak jadi yatim, kau berjumpa aku dekat wadi ni belakang. Tengok Sayyidina Umar beritahu terang-terangan. Tapi Rasulullah apa tuan-tuan? Rasulullah senyap, takut tuan-tuan, keluar dengan Abu Bakar mana-mana. Abu Bakar teman pula. Ini dia seorang-seorang tuan-tuan, Sayyidina Umar. Tuan-tuan akan berdengar ni, apakah Sayyidina Umar lebih berani daripada Rasulullah? Tuan-tuan kena lihat daripada sikit lain. Kenapa Rasulullah buat taktik macam tu tuan-tuan? Kenapa Rasulullah bersembunyi? Kenapa Rasulullah keluar malam? Kerana di belakang itu Ustaz Afi di kalangan. Rasulullah buat begitu tuan-tuan, itu adalah cara yang paling banyak dilakukan, cara yang terbaik dilakukan oleh Rasulullah. Sebab di kalangan yang pengikut Rasulullah nak pergi berhijrah, di kalangan orang yang miskin, orang yang susah, dia ni contoh kepada dia. Nak jadi orang yang berani seperti Umar ni, bukan dia semua tuan-tuan. Umar je berani, tetapi contoh kepada orang yang lemah tu siapa? Rasulullah. Tindakan dia tu bukan kepada Umar, tetapi untuk kepada pengikut dia yang lemah. Bukan nak menunjukkan Rasulullah tak berani, tetapi ada contoh. Sebab itu tuan-tuan ikutlah
Dan kalau tuan-tuan melihat ketika mana Rasulullah itu berhijrah, kan kita tengok disebutkan fayakhafu Abu Bakr an yakuna amamahu rasadun yatarassadu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayamshi amamahu ta'atana li sallallahu alaihi wasallam. Kan tuan-tuan, ketika mana Rasulullah tuan-tuan berjalan hijrah di mana-mana, tuan-tuan tengok Sayyidina Abu Bakar sekejap dia ke depan, kemudian ke belakang, kiri, kanan. Setiap kali Rasulullah tampak dia, tiap di belakang, kiri, kanan. Jadi sehingga kan tuan-tuan, Rasulullah ni cakap, "Malaki ya Umar, malaki ya Abu Bakar, kamu ni apa ni? Bakar, kamu ni asyik pusing aku ni ke depan belakang, depan belakang." Tuan-tuan kena melihat satu aspek yang macam mana kalau kita tengok, kalau lihat dari sisi tuan-tuan, kalau kita tengok siapa yang takut sebenarnya di sini. Kalau ikutkan yang takut sini Rasulullah tuan-tuan. Sebab tu, sebab dia yang buat rancangan. Dan Rasulullah tuan-tuan, Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar pergi kiri kanan, dia berani tuan-tuan, sebab dia nak hidup Rasulullah. Kalau kena panahan pertama, yang kena tu dia dulu, kemudian Rasulullah boleh lari. Kalau panah dia target dekat belah kiri, dia ada belah kiri. Kalau belah kanan, dia ada belah kanan. Belakang, dia ada belah belakang. Jadi sebenarnya yang takut tu siapa? Yang takut tu sebenarnya Rasulullah tuan-tuan, bukan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar ni protect Sayyidina Rasulullah ni segala penjuru. Tetapi di situ tuan-tuan pengajaran cukup besar yang di mana. Sebab itu disebutkan oleh Imam Syarawi di sini, darsun yu'tina annahu ma kana fi nasi ra'idul fikri aw ra'idul islahi aw ra'idul jihadin yakunu min tamam iman nas ay hafizu ila hadha al-ra'id. Bermaksud aku tuan-tuan sudah tanggungjawab bagi seseorang yang apabila dia merasakan pemimpin itu yang terbaik, maka sudah menjadi tanggungjawab dia untuk mengorbankan dirinya untuk memelihara pemimpin. Sebab itu tuan-tuan, macam contoh apa yang berlaku dekat Mesir. Mereka ada seorang pemimpin yang mereka sanduri, iaitu Dr. Ahmad Nursi, yang di mana peristiwa pengulingan dia dijatuhkan oleh Asisi, General Asisi, yang di mana rakyat yang terkorban tuan-tuan semata-mata nak memelihara perjuangan rakyat. Jadi tuan-tuan melihat daripada segi aspek tu, macam mana dia pun memberontak, macam mana mereka berani untuk mempertahankan semata-mata mereka ada pemimpin. Sebab itu kalau tuan-tuan melihat, kalau sekiranya Ahmad Mursi naik tuan-tuan sebagai presiden dan dia kekal sebagai presiden Mesir, negara benua Syarqil Awsat, benua Arab ni tuan-tuan, orang panggil benua Arab ni akan bertukar segala-galanya. Kerajaan Saudi akan hancur, kerajaan Jordan juga akan hancur, kerajaan Bahrain juga akan jatuh. Sebab apa? Sebab mereka nak juga pemimpin seperti mana Ahmad Mursi. Jadi sebab benda itu tuan-tuan, jadi sebab itu kejatuhan Ahmad Mursi itu semua ditanggung oleh Arab Saudi, ditanggung oleh Qatar, ditanggung oleh Dubai, UAE, ditanggung oleh Amerika. Sebab nak jatuhkan seorang pemimpin yang begini. Jadi sebab itu tuan-tuan, dalam masalah ini kita mesti ingat, kita penghijrahan ini, dalam kita membahaskan tentang kepentingan berhijrah, tuan-tuan jangan melihat kepentingan berhijrah ini daripada sudut material. Kita melihat perhijrahan kita tuan-tuan daripada rumah kecil, kita nak tukar kepada semi-gila, daripada kereta kotor tuan-tuan nak tukar kepada Mercedes. Tuan-tuan berhijrah je itu, hijrah juga daripada kereta biasa naik ke kereta canggih sikit, berhijrah. Tetapi tuan-tuan kena dekatkan hijrah daripada sudut agama. Tuan-tuan kena serius dengan agama. Tuan-tuan kena, maksudnya kena ambil berat tentang agama, tentang iman tuan-tuan, tentang takwa, tentang sembahyang tuan-tuan, tentang sembahyang sunat, tentang puasa, tentang sekali-kali, tentang baca Quran, tentang syariat, itu sekali-kali. Tetapi penghijrahan ramai yang kita melihat dunia pada zaman sekarang, penghijrahan daripada sudut material, bukan daripada sudut kerohanian. Sebab itu tuan-tuan, di sini kalau kita menyatakan bahawa kita ni, contoh, tiap-tiap tahun sebut berhijrah, tiap-tiap tahun sambut Maulid Rasul, kita melihat bahawa seolah-olah masyarakat hendakkan budaya ini, tetapi daripada segi praktikal ditinggalkan. Kita macam contoh tuan-tuan, dalam contoh, kalau tuan-tuan tengok kat poster kat JB ni, dia ada satu teater Umar bin Abdul Aziz.
sebab cuma dia traffic light seperti dekat anjuran Jabatan Kamu Johor dengan PJBT macam tu lah. Kita tuan-tuan, bila tuan-tuan tengok buat teater, apakah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tu hanya untuk diteaterkan? Dalam sejarah dah buktikan bahawa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ni seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang ketika mana dia dilantik jadi dia jatuh tuan-tuan, dia tersungkur di depan mimbar bila dilantik menjadi khalifah. Takut dia betapa besarnya amanah. Kalau tuan-tuan baca sejarah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kerajaan ataupun masyarakat yang memegang jawatan kepimpinan sama sekali akan malu dengan Umar bin Abdul Aziz. Kita hanya mampu teaterkan, tetapi kita tak mampu nak praktikkan secara keseluruhan daripada sudut apapun segi. Sebab itu kita melaksanakan meletakkan Islam itu hanya pada sudut yang tertentu. Sebab itu tuan-tuan, Islam itu tak dibanggakan, Islam itu disekat, Islam itu tak diberi peluang untuk masuk ke dalam segala bidang, dan Islam itu mainkan peranan yang cukup kecil. Dan kalau tuan-tuan melihat dunia sekarang ini, semuanya tak ada jalan penyelesaian, tak ada jalan permasalahan, tak ada jalan apa pun masalah yang berlaku, melainkan tuan-tuan kena kembali kepada Islam. Dan kalau tuan-tuan melihat tentang apabila Rasulullah SAW tentang rezeki, kalau tuan-tuan melihat ketika mana Rasulullah SAW nak pergi daripada Mekah ke Madinah, rezeki macam mana tuan-tuan? Dan lagi Mekah ke Madinah, kita tinggalkan tanam-tanaman, kita tinggalkan ternakan, kita tinggalkan segala-galanya, harta kita tinggalkan, tanah air kita tinggalkan. Dalam perjalanan yang sebulan nak pergi ke Madinah tu, rezeki mana kita nak cari? Kalau kita berhenti, kita stay ni, kena serang, habis semua. Jadi macam mana? Tuan-tuan menunjuk ke akal, tuan-tuan tak boleh nak terfikir apa yang dibawa oleh Rasulullah. Ummu Ma'bad dia ada seekor kambing tuan-tuan. Semasa dia berhijrah, ada juga Ummu Ma'bad ni tuan-tuan, dia ada seekor kambing. Seekor kambing disebutkan kepada Rasulullah, dia ni nak bagi, dia ni tak ada apa-apa tuan-tuan. Nak pergi, orang panggil dia nak berjihad, dia tak ada apa-apa, dia lemah. Jadi dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ada seekor kambing ni. Kambing betina macam ni tuan-tuan. Jadi peganglah, Rasulullah pegang buat miharab, pegang dia punya tempat susu kambing tu, keluar susu tuan-tuan, susu yang tidak putus-putus. Minumlah semua tu tuan-tuan, susu kambing sampai ke Madinah. Bila sampai ke Madinah, tuan-tuan kena letakkan fikiran satu benda. Okey, kalau sebelum ni tuan-tuan sebut bila Madinah Rasulullah disambut, sini tuan-tuan, Rasulullah ni datang ke Madinah, dia bukan datang saja melawat. Bila dia datang tuan-tuan, dia datang bawa manhaj. Benda ni haram, minum arak tak boleh, berzina tak boleh, kau kena taat pada Allah, taat pada Rasul, kena semayang lima waktu, kena berzakat. Bila tuan-tuan nak sambut tetamu yang sebelum ni tuan-tuan boleh lakukan apa saja, tuan-tuan, maksudnya contohnya sebelum ni Madinah ni, dia nak buat apa-apa saja, dia berzina pun boleh, minum arak boleh. Tiba-tiba datang seorang pemimpin, tuan-tuan nak sambut, dia datang nak bawa syariat macam ni. Tuan-tuan boleh akal dia terima tak? Tak boleh terima tuan-tuan. Tapi dalam sejarah buktikan macam tu. Madinah tu jadi tempat mereka boleh terima ajaran Rasulullah. Sebab apa? Sebab iman tuan-tuan. Sebab tu kalau tuan-tuan nak bandingkan iman kita dengan iman dahulu, tuan-tuan, jadi Rasulullah sampai tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat ketika mana Rasulullah tu sampai dengan keadaan dia ada peraturan, kalau kamu nak sambut aku, contoh tuan-tuan, tiba-tiba sultan nak datang rumah kita lah, ni contohnya cuma ni Sultan Johor, tiba-tiba Sultan Johor bagi SMS kat aku nak datang rumah kamu. Okey, bila sultan datang rumah kita tuan-tuan, yang kuasai rumah kita tu sultan ke kita? Sultan rumah. Sultan, kemungkinan dia cakap, oh anak kamu ni boleh kahwin aku lah, dia ikut suka dia kan. Jadi sultan datang rumah kita, dia seorang yang di mana dia berkuasa, dia datang rumah kita, dia boleh kontrol rumah kita. Sepatutnya tetamu ni bila dia datang, kita kontrol dia, kita bagi jamu, air kosong pun boleh, apa semua tak. Ni kita pula dikontrol. Tuan-tuan sanggup tak terima tetamu yang macam tu? Tuan-tuan, sama lah juga ketika benar Rasulullah sampai daripada Mekah ke Madinah, sanggup tak orang Madinah terima Rasulullah tu sebagai tetamu dia? Akan tak.
Tambah lagi Rasulullah cakap ini tak boleh, kena sembahyang 2 waktu. Sebenarnya tak sembahyang waktu. Kena puasa, wajib puasa, sebenarnya tak puasa, kena puasa. Tambah lagi benda itu syariat. Jadi tuan-tuan, letakkan akal fikiran kita cakap mustahil. Tapi tuan-tuan, bila datang benda yakin iman ini, itulah yang masyarakat Madinah terima Rasulullah SAW dan terima dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan sebagainya. Dan sebab itu tuan-tuan, dan kita melihat tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah ni disebutkan di sini, minal mungkin an tata'adda ni'mataka ilayya fi ayyi masqarin min mazahir ni'am ma la markaba dara zara'a samara kullu ni'matin mungkinin illa ni'matullahi bil mar'ati 'ala rajuli fatilka ni'matun la yuhibbu ahadun an yusharika fiha abadan. Okay, tuan-tuan, macam ni tuan-tuan sambut pula seorang tetamu. Seorang tetamu ni memang kira nak duduk rumah tuan-tuan lah. Dia ni datang sebatang kara, tak ada rezeki, tak ada rumah, tak ada tanah, tak ada sumber pendapatan. Tuan-tuan nak datang rumah dia, seolah macam tuan-tuan nak menanggung dia lah. Tuan-tuan cuba fikirkan macam mana tak akhir persaudaraan juga. Sebab itu dalam tuan-tuan kita macam mana kita nak capai derajat macam itu. Kita persaudaraan itu asal itu cemburu, menyusahkan, semua itu benda itu ada. Jadi kalau tuan-tuan tengok itu satu. Dan satu lagi Imam Sya'rawi dia bahaskan, macam mana boleh sahabat Ansar ni tuan-tuan, dia bagi isteri dia itu kepada Muhajirin. Tuan-tuan letak kepala Imam Sya'rawi dia bahaskan, seorang lelaki bila dia ada isteri, dia tak nak isteri dia ni dikongsi. Tuan-tuan, dia takkan bagi. Walaupun isteri dia 4, dia takkan bagi pada kawan dia. Sama sekarang, lantarlah kamu tak kahwin lah. Lantarlah kamu susah. Tapi tuan-tuan, macam mana fitrah sayang iman tu dia melantari ataupun keluar daripada benda itu. Jadi sebab itu tuan-tuan disebutkan di sini, macam mana seorang suami itu disebutkan kepada Muhajirin, fayaqulul Muhajirin urahuma, kamu tengok antara dua isteri aku ni, unzurhuma allati ta'jibuka utalliquha, sekiranya kamu rasa ta'jub antara dua ni, aku akan talakkan dia, kamu kahwin. Dia macam itu. Itu panggil sampai macam itu. Kita tuan-tuan, kalau tuan-tuan bagi isteri pun, tuan-tuan bagi yang datu dia ada isteri ni, ambil ni lah, tuan boleh. Jadi ini tadi tuan-tuan, ini disebutkan yang mana kamu tak hancur, yang kamu suka, aku talakkan dia kepada kamu. Tuan-tuan, satu benda yang kalau kita melihat apa perbuatan Rasulullah para sahabat lakukan, dia melangkaui hasrat kita, jiwa kita, nama kita pertama. Sebab itu tuan-tuan tak boleh. Sebab itu tuan-tuan, setiap apa yang kita lakukan tu tuan-tuan pandu syariat. Tuan-tuan kena pandu syariat. Tuan-tuan dan syariat itu tuan-tuan kena dia. Itu syarat itu tuan-tuan kena dia. Dan sebab itu tuan-tuan disebutkan di sini macam mana tasamuh dan kepentingannya, sehingga kan disebabkan oleh benda itu, disebabkan penghijrahan itu, maka masyarakat Madinah sekelumpulan daripada semuanya masuk Islam dan terima manhaj yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tetapi tuan-tuan, kita kena nyatakan, kita tanyalah pada diri kita balik. Kalau tuan-tuan nak berhijrah, tuan-tuan kena ingat banyak benda. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak berhijrah, tuan-tuan kena fikir, jangan fikir apa-apa. Sebab kita kadang-kadang kita berhijrah, kita fikir betul tak masa ni aku berhijrah. Aku takut kalau aku berhijrah time ni, contoh ni tuan-tuan, sebelum ni seorang perempuan tu dia pakai ketat-ketat. Dia ketat sana, ketat sini. Tiba-tiba dia cakap, okay, nak masuk tahun baru ni, hijrah, aku nak pakai baju kurung, nak pakai jubah, nak pakai seperti mana muslimat yang solehah, buat kat dia image dia. Tiba-tiba tuan-tuan berfikir, boleh tak aku istiqomah dengan pakaian ni? Tuan-tuan jangan fikirkan. Kalau tuan-tuan buat tu kerana Allah Ta'ala, tuan-tuan tawakal, jalankan. Istaqim tamamnya. Tuan-tuan teruskan, jangan fikir apa-apa. Dan tuan-tuan teruskan dan tuan-tuan buat tawakal, letakkan kegantungan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan bukan kepada manusia.
Dan kalau kita melihat pada hari ini, tuan-tuan, kita kaitkan dengan apa yang berlaku pada hari ini, apakah setiap tuan-tuan lakukan itu kerana agama? Contohnya, tuan-tuan datang kerja, tuan-tuan contoh sekarang ni anak dan USR, contohnya anak dapat ini, aku nak hantar ini sekolah mana, sekolah agama ke, nanti sekolah agama kan aku tak tahu jadi apa, aku hantar sekolah ni kan tak ada agama pula, tuan-tuan nak seimbangkan. Jadi tuan-tuan buat keputusan yang mana baik untuk agama ini dan agama tuan-tuan. Dan sebab itu tuan-tuan, setiap apa yang tuan-tuan buat itu semua kerana agama. Dan bila kerana agama itu tak ada masalah. Macam contohnya tuan-tuan, contohnya tuan-tuan di kereta, contohnya alamak, kereta aku ni tak selesa lah pergi masjid, kena tukar kereta best sikit lah kerana agama supaya aku rajin sikit di masjid. Tak apa tuan-tuan, kalau tuan-tuan dia niat tak ada masalah. Macam contoh seorang lelaki, tiba-tiba dia kahwin seorang, Insya aku ni nak kena jaga agama aku lagi, tak boleh cukup seorang, jadi kena kahwin dulu. Kahwin dia bukan, dia macam tu tuan-tuan, lepas jaga agama, sering macam tu. Kalau macam contoh, tuan-tuan kahwin, tiba-tiba kahwin tu, tuan-tuan punya pasangan tu tak boleh didik tuan-tuan. Kita nak harapkan kita punya perkahwinan dia didik kita, tapi kita lagi teruk. Tuan-tuan fikir dia lagi teruk. Jadi waktu tu ya, kena jaga agama. Nak tak nak, kalau kena cerai tuan-tuan, still boleh. Tuan-tuan nak jaga agama. Jadi sebab itu benda tuan-tuan lalu tuan-tuan. Tuan-tuan kena panggil setiap keputusan, setiap pemikiran, setiap apa yang kita ambil tindakan itu semua berlandaskan pada agama. Pakaian, perbuatan, percakapan, kita punya muamalah, kita punya pergaulan semua melibatkan agama. Dan bila tuan-tuan Rasulullah tuan-tuan sampai ke Madinah, bina masjid. Tuan-tuan, kenapa bina masjid? Kenapa tak bina bank? Kenapa tak bina kedai? Tuan-tuan, masjid tuan-tuan, antara syarat masjid tuan-tuan, dia kena ada azan. Syarat masjid tuan-tuan, sebab itu tuan-tuan, setiap macam contoh, tuan-tuan punya kehidupan daripada tuan-tuan celik mata, tuan-tuan Zuhur ada azan di sini, ada azan Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, semua ada azan. Tuan-tuan time tidur, tuan-tuan tak ada azan. Sebab apa? Nak letakkan bilik tuan-tuan tidur tu tuan-tuan, benda memang tuan-tuan tidur lah. Tetapi bila tuan-tuan bekerja tu, start daripada subuh tu, kerana subuh 5:29, daripada subuh tu sampailah tuan-tuan tidur pukul 11, waktu tu lah tuan-tuan punya tanggungjawab. Sebab tu lah kena azan, kena sampaikan, supaya ingat tuan-tuan punya kerja, tuan-tuan punya apa, tuan-tuan tak boleh lupa kepada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kehidupan kita ni tuan-tuan sebenarnya penghujung dia semua kepada Allah Taala. Itu sebenarnya penghijrahan kita tuan-tuan kena letakkan sepenuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan kerana manusia, sekejap tuan-tuan. Sebab itu kalau macam contoh seorang pekerja, seorang pekerja bila dia bekerja, macam contoh bila bos ada, bos ada tuan-tuan, kerjawan, dia siap, mengulur pun tak. Contohnya kalau sebelum ni kalau makan tu, contohnya belum keluar makan pukul 10, 10.30 tu dah balik lah, bos tak ada lagi. Kita terus sampai pukul 1 je lah, mengulur panjang. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tahu, kalau melihat semua perbuatan tu, kalau tuan-tuan letakkan pergantungan terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, monitor tu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan takkan buat macam tu. Tuan-tuan takkan habiskan masa macam tu. Banyak benda yang tuan-tuan kena lakukan, yang kita hitung, yang kita akan diperhitungkan. Dan sebab itu bahkan setiap perbuatan, masa, saat kita semua akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna al-insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kerugian itu tuan-tuan memang kita dalam kerugian. Sekarang masa cepat. Tuan-tuan tengok Maghrib yang 5:02. Siapa yang atur dalam 5:12? Sebelum itu tuan-tuan sebenarnya 7.30. 7.20, tiba-tiba Maghrib yang 5:02. Isyak 8:4 minit. Kemudian subuh 5:29. Cepat. Jadi siapa yang atur? Sebenarnya tuan-tuan semayang subuh pukul 6. Kemudian hujan pula sekarang ni. Nak hujan kan tak hujan. Takkan akal kita langsung tak boleh nak fikir mesti ada kuasa yang telah menentukan, mesti ada kuasa yang mengatur segala ni.
Takkan kita benda-benda wujud Allah Subhanahu Wa Taala tu akal kita tak boleh nak dapat. Tuan-tuan boleh dapat. Tuan-tuan boleh memperhatikan. Tuan-tuan boleh berfikir. Sebab itu di kalangan kita, tuan-tuan, kalau sebenarnya kalau kita bahaskan tuan-tuan daripada sudut akidah, dari sudut tauhid, tuan-tuan tak boleh memanggil kita ni. Kalau boleh tuan-tuan belajar tuan-tuan cari ilmu, kenal Tuhan kita tu siapa. Kadang kita pun tak kenal siapa Tuhan kita. Macam orang tanya, Ustaz, Tuhan tu kat mana? Tuhan tu kat mana? Soalan tu tuan-tuan, kita tak boleh macam tu. Kalau tuan-tuan melihat macam sekarang ada golongan di kalangan orang, kan baru ni ada saya baca dapat risalah daripada Ismail. Kalau kita sebelum Jumaat baru minggu lepas batu 10 dapat satu risalah daripada Ismail. Ismail ni satu cabang daripada Iqra. Iqra jadi satu Ismail. Jadi ada satu pertubuhan yang dinamakan pertubuhan Komanggo. Komanggo ni tak silap ada 40 pertubuhan yang dia memang menentang Islam. Dan yang masuk tentang Islam ni, dia cakap yang masuk ni bukannya orang India, orang Cina, tapi orang Melayu sendiri yang memang tak suka Islam, yang memang pemikiran dia liberal. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca, kalau tuan-tuan lihat satu perdebatan antara Al-Imam Syahid Ramadan Al-Bidi dengan golongan-golongan liberal barat, tuan-tuan akan melihat ketakjuban dia berucap. Kalau diceritakan oleh Imam Habib Jeffrey. Imam Habib Jeffrey, tuan-tuan, dia dengan Dr. Ramadan Al-Bidi. Dia pergi Oxford, dia jemput Oxford, ada situ Profesor Harvard, Oxford, kemudian liberal Arab. Dia cakap apa? Bahaskan tentang satu masalah dia, tuan-tuan, Muqaddas, tentang tempat suci. Dia cakap antara sebabnya masyarakat orang Islam ni berbalah disebabkan tempat suci. Jadi seorang liberal ni namanya Muhammad Arqon, dia ni liberal doktor. Dia cakap apa? Dia cakap orang Islam kena bebaskan diri pemikiran dia daripada Al-Quran. Kena tidak boleh terikut dengan Al-Quran. Cakap macam tu di hadapan Dr. Ramadan Al-Bidi. Sedangkan di Islam, di depan Habib Jeffrey, tuan-tuan, masa tu memang tengoklah debat, tuan-tuan, nak tentukan kebenaran. Jadi orang sendiri, orang yang agama Islam sendiri, dia sendiri tak percaya dengan agama dia. Dia sendiri tak percaya dengan Quran dan dia mengkritik Quran. Bila dia hantar Quran, tuan-tuan, lepas tu ditanya kepada Dr. Ramadan Al-Bidi, apa Dr. Ramadan Al-Bidi jawab, tuan-tuan? Dr. Ramadan Al-Bidi ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan jawab yang saya nakutkan, dia cakap apa ni? Anta taqula ana muslim. Dia cakap, kami cakap aku Muslim. Ketika mana orang mengkritik Quran, tak percaya kepada Quran, tuan-tuan punya iman kepada Quran tu langsung tak ada. Anta taqula ana Muslim. Kami cakap aku Muslim. Wa iza kunta anta Muslim, kalau sekiranya kamu ni Muslim. Jadi Muhammad Arqon ini Muslim, tapi dia kritik Quran. Falaysa haqqaka bi'annahu falaysa haqqika an tantaqid al-Quran. Kalau kamu Muslim, kamu langsung tak ada hak untuk kamu mengkritik Quran. Betul itu kan? Kemudian Dr. Ramadan Al-Bidi jawab apa lagi? Wa in kharajta al-Islam, kalau kamu keluar daripada Islam, kalau kamu bukan Islam, wa min haqqika, dan hak kamu untuk mengkritik Al-Quran, dan waktu itu aku berdebat dengan kamu. Sebenarnya orang yang dakwa dia tu Islam, kemudian dia mengkritik Al-Quran, dia ada masalah kad, tak nak boleh akal. Tuan-tuan tak boleh. Benda ni masalah ketuhanan, kepercayaan. Bila tuan-tuan letak kepercayaan, tuan-tuan kritik Quran, benda ni, akal tuan-tuan kenapa? Tuan-tuan percaya tapi tuan-tuan kritik. Jadi akal itu problem. Tak nak boleh akal, iaitu tuan-tuan ada masalah, kita ada masalah akal. Jadi sebab itu tuan-tuan didebatkan, kalau kamu bukan Islam, kamu boleh bermusakarah dengan kamu. Tapi sebab kamu Muslim, apa yang kamu nak kritik Quran? Jadi sebab itu tuan-tuan dalam masalah ini, dalam masalah kepentingan hijrah ni, tuan-tuan, apa-apa ni tuan-tuan, ilmu tu dia lah yang membawa kita untuk capai keyakinan pada Allah SWT. Tentu kena ada ilmu, tuan-tuan. Sama-sama tuan-tuan tengok. Kalau tuan-tuan tengok kat sini, saya pun tengok, tuan-tuan. Masih lagi kita tengok. Nak cari kat Johor ni, tuan-tuan, tak ada. Susah. Johor ni susah, tuan-tuan. Serius. Dari segi ilmu agama. Saya penakut Jabatan Agama, saya
sini ada tak perlu dulu siapa jawatan lalu dia cakap tak ada, dia cakap dekat muar. Lepas tu saya call kat muar, dia cakap dah tutup. Dulu tak ada tu detail yang itu tak ada. Jadi ada kat mana? Kat Selangor pun apa putih, kemudian dekat Kedah, dekat Kelantan, dekat Perak ada, tapi Johor tak ada. Jadi sebab itu tuan-tuan masyarakat Johor ni tak ada roh tuan-tuan. Tu sampai tersesat habis, itu hantu, bulan dan bulan semua itu lah. Sebab tu benda-benda tahayul banyak sangat sampai orang balik, sampailah kena sorok dah tu. Jadi itu antara benda. Sebab kita sudut ilmu tu kita tak cari. Dan masyarakat kita langsung terdedah dengan benda-benda yang sepatutnya dia dedahkan. Dan ini antara. Sebab itu tuan-tuan dan cukuplah kot pilihan pada hari ini. Dan kalau ada apa-apa persoalan yang tuan-tuan boleh nak soalkan, tuan-tuan nak tanya ni, kalau tuan-tuan nak tambah sikit tentang penghijrahan, tentang macam mana Rasulullah berhijrah, tentang kesusahan macam mana Rasulullah berhijrah, tuan-tuan boleh menjadikan. Okey, kalau tak ada, insyaAllah kita akan sambung hari Jumaat depan. Jumaat ini kita cuti hari Kesultanan Johor. Jadi cukuplah untuk hari ini. Kita maaf atas kekurangan dan kelemahan, dan insyaAllah rezeki kita jumpa pada minggu yang akan datang. Kita sambung pada kitab kita Imam Ghazali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.